Halo, apa kabar semua pada hari ini? Teacher harap semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baiklah, pada hari ini seperti mana yang teacher janjikan, teacher akan teruskan penerangan mengenai dengan isi-isi penting di dalam bab yang ke-9, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kesungguhan Raja-Raja Melayu, para pemimpin, dan rakyat dalam usaha menuntut kemerdekaan telah membawa misi kemerdekaan ke London. Misi rombongan ini berjaya mendapatkan persetujuan Kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita melalui Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Berikutan persetujuan ini dan setelah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, maka Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk yang akhirnya menghasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sementara itu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani bagi membentuk sebuah negara yang merdeka. Kandungan perjanjian ini berjaya menunjukkan nilai toleransi dan pengorbanan serta permuafakatan rakyat demi kestabilan dan kemakmuran negara. Okey, kita teruskan mengenai dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang bulan November 1955 hingga 31 hari bulan Ogos 1957. 9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan. Pihak Raja-Raja Melayu serta para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan pihak British mengadakan beberapa rundingan dalam usaha merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sementara itu, beberapa perubahan di dalam dan di luar negara mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita. Yaitu yang pertama sekali kita lihat keadaan perang. Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma, dan Filipina. Rakyat bangkit menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan. Kemudian, Kerajaan British memberikan jaminan bahawa mereka akan membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Pilihan Raya Umum 1955 menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Dalam bab 7, pelajar telah didedahkan mengenai dengan pilihan raya umum 1955. Kemudian kita teruskan lagi apakah kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Tunku Abdul Rahman dan wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan soal yang berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Jadi, ketika itu, wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan mendapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi atau pendapat parti politik. Antara pihak yang menyokong perundingan ini termasuklah E.E.C. Turaisingam, wakil orang Silon, Ketua Parti Rakyat iaitu Ahmad Bostamam, pemimpin Parti Negara, wakil Parti Burma, wakil kaum Serani turut menyokong perundingan ini. Ahmad Bostamam menyeru agar rakyat menyokong usaha rombongan ke London ini. Nah, antara wakil Raja-Raja Melayu adalah terdiri daripada Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Datuk Haji Wahab Abdul Aziz, Wakil Parti Perikatan, Tunku Abdul Rahman.
Kemudian Wakil Raja-Raja Melayu, Menteri Besar Selangor Encik Abdul Aziz Abdul Majid, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Set Muhammad Said, Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Ahmad Kamil Haji Muhammad. Kemudian Wakil Parti Perikatan daripada Selangor Datuk Abdul Razak Husin. Wakil Parti Perikatan daripada Johor HS Lee, dan Wakil Parti Perikatan daripada Kelantan Dr. Ismail Abdul Rahman. Mereka inilah yang pergi ke London, di mana Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Kemudian pada Januari tahun 1956 pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MB Asia berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat yang merdeka. Kemudian rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan. Kemudian mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. Dan pada 14 Januari 1956, rombongan ini tiba di London. Nah, begitulah sedikit mengenai dengan usaha rundingan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Kemudian kita pergi kepada sambutan bersejarah, di mana sambutan bersejarah ini telah dilakukan di Melaka, di mana Tunku Abdul Rahman dan rombongan merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka pada 20 hari bulan Februari 1956. Rombongan merdeka diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Lebih kurang 100,000 orang datang dengan menaiki bas, lori, dan berjalan kaki dari seluruh negara. Mereka berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman Tarikh Kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa melalui perjanjian kemerdekaan, negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 hari bulan Ogos 1957. Serentak dengan pengumuman itu, rakyat yang membanjiri Padang Bandar Hilir, Melaka, melaungkan merdeka dengan bergemuruh. Langkah menuju kemerdekaan ini memperlihatkan gandingan kesungguhan semua pihak. Lantaran itu, keputusan yang dipilih oleh pemimpin negara harus dihormati supaya keharmonian berkekalan selama-lamanya. Kemudian, apakah peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Okey. Yang pertama sekali, mereka memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. Yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai otonomi tertentu. Dan yang keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Yang kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agung untuk Persekutuan Tanah Melayu. Yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan ketujuh, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Nah, ini adalah antara tugas Suruhanjaya yang membincang, menyusun, merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dan termah rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranannya adalah seperti mana yang telah Teacher jelaskan sebentar tadi.
Okey, antara gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, yang pertama meminta cadangan daripada semua pihak yang berminat secara bertulis atau lisan, dan Suruhanjaya ini menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Kemudian yang kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British, pegawai negeri, dan mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. Kemudian yang ketiga, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan diadakan dari bulan Januari hingga bulan Oktober 1956. Mengkaji dan membuat laporan serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara yang merdeka. Baiklah pelajar semua, teacher harap semua pelajar masih dapat meneruskan pembelajaran ini ya. Okey, langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Iaitu, yang pertama, sebanyak 131 memorandum bertulis diterima antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu dan parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta bahasa serta pendidikan. Antara memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri, antaranya baginda mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong harus dipilih dari Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Tempo jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Kemudian memorandum dari pihak politik dan pihak awam terbahagi kepada dua, iaitu soal kewarganegaraan. Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam Parti Perikatan. Terdapat beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan jus soli. Dengan Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Jadi masyarakat lain seperti masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti dan masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Dari aspek bahasa dan pendidikan pula, memorandum daripada MCA, Malayan Chinese Association, menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Nah, kemudian yang kedua, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara berikut. Yang pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Yang kedua, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu.
Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Yang keempat, raja-raja diterima dengan konsep raja berpelambagaan, dengan seorang yang di Pertuan Agung dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian yang kelima, sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Baik, kita teruskan lagi langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka untuk perkara yang ketiga, iaitu reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Apa reaksi mereka? Yang pertama, terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli, kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Kemudian, Datuk On Jaafar dan Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 hari bulan Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Kemudian yang keempat, 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Datu Abdul Razak Husin, Ong Yok Lin, dan B.T. Sabantam berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British. Hasil pindaan disembah perkenaan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Dan draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. Kemudian draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Perlembagaan British di London, kemudian diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 hari bulan Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ni, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 hari bulan Ogos 1957 sebenar tarikh kemerdekaan negara kita. Baik, kita teruskan pada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ataupun juga PTM, satu perjanjian ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan bahasa. Kemudian perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGilvray bagi pihak baginda Queen Elizabeth II di King House, Kuala Lumpur. Jadi perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, antara intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, yang pertama, pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Yang kedua, berkaitan dengan kewarganegaraan. Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Keempat, kedudukan agama Islam. Dan yang kelima, kedudukan bahasa Melayu. Baiklah pelajar, sebenarnya tadi
teacher telah menerangkan kamu mengenai dengan bab 8. Kemudian sekarang kita buat sedikit rumusan. Isi-isi penting yang telah teacher terangkan tadi adalah berkaitan yang pertama sekali mengenai dengan usaha rundingan kemerdekaan. Teacher telah terangkan mengenai bagaimana pada mulanya mereka berunding, Raja-Raja Melayu dan wakil-wakil orang Melayu, kemudian seterusnya telah pergi ke London. Kemudian mereka kembali dan rundingan mereka itu telah berjaya. Kemudian peranan Suruhanjaya Pelbagai Persekutuan, iaitu gerak kerja Suruhanjaya Pelbagai Persekutuan juga telah teacher terangkan, dan langkah penggubalan Pelbagai Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Seterusnya yang terakhir baru sebentar tadi teacher terangkan kepada semua pelajar adalah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, yaitu Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.